Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni subjek yang saya ajar adalah akhlak dan tasawuf darjah 4. Okey, pastikan semua ada dengan kitab dan buku aktiviti di sisinya. Okey. Diharap semua berada dalam keadaan sihat walafiat walau mana awak berada, mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita bermulakan dengan kita punya pelajaran dengan umul kitab dulu. Minal karim wa wasabi qur'an Fatihah azza syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey. Jika dilihat daripada gambar yang awak lihat kat bawah ni, apa yang awak boleh tahu apa yang kita nak belajar hari ni? Okey. Gambar yang ada dekat sini adalah gambar kubur, betul? Okey. Dah tentunya kita akan bercerita mengenai orang yang dah meninggal dunia. Okey, pastikan boleh buka kitab buku akhlak. Buka pelajaran 5. Tajuk yang kita nak belajar adalah adab menziarahi jenazah dan kubur. Okey, pastikan semua dah bersedia. Okey. Buka muka surat 17. Okey, pelajaran 5, adab menziarahi jenazah dan kubur. Okey. Kita baca dulu pengenalan yang ada dekat dalam muka surat 17 tu. Okey, baca sama-sama, boleh ikut saya baca. Umat Islam wajib menguruskan jenazah dengan segera, iaitu dengan memandikan, menkafankan, menyembahyangkan dan mengkebumikan. Okay. Hukumnya adalah wajib bagi semua umat Islam kena selesaikan tugas bagi orang yang dah meninggal dunia dipanggil jenazah ni. Kena pertama tanggungjawab awak kena mandikan dulu. Selepas selesai mandikan kena kafankan. Lepas tu kena menyembahyangkan. Lepas tu akhir sekali tanggungjawab sebagai seorang Islam adalah mengkebumikan jenazah tersebut. Ya. Okey, dekat bawah ni ada petikan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan hadis ni adalah daripada riwayat Muslim. Ya. Kita baca dulu hadis tu sayang-sayang. Okey, hadis tu berbunyi man shala ala janazah wa lam yatba'uha falahu kiran wa in taba'aha falahu kirani. Kil wa ma kila kirani. Dia tanya kat situ. Qala asgharu huma mislu Uhud. Lepas tu dia punya pengertian dia apa kat situ? Sesiapa yang menyembahyangkan jenazah tetapi tidak mengiringi ke kubur. Maksudnya dia tak ikut sama-sama iring ke kubur, maka dia mendapat pahala 1 kiran sahaja. Akan tetapi, jika dia mengiringinya ke kubur, maka mendapat pahala 2 kiran. Maknanya dia lepas dia sembahyangkan tu, dia pergi sama-sama mengiringi jenazah tu ke kubur, dia akan dapat pahala 2 kiran. Lalu ditanya, ada seorang sahabat Nabi dia tanya, apa maksud 2 kiran ni? Okey, Rasulullah pun jawab, paling kecil pun seperti gunung Uhud. Tahu gunung Uhud? Gunung Uhud tu ialah yang dalam kisah Nabi tu kan? Tu. Paling kecil pun ibarat dua gunung Uhud. Nampak tu. Dia punya ganjarannya kan bagi orang yang mengiringi jenazah. Okey, seterusnya saya nak tanya, apa itu jenazah? Biasa kan kita dengar kan, orang yang dah meninggal dunia tu dipanggil jenazah. Jenazah dah sampai. Okey, tengok. Erti jenazah ialah orang Islam yang meninggal dunia. Orang Islam yang meninggal dunia. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Tak kira lelaki ataupun perempuan, sama ada dewasa ke, kecil ke, bayi ke, itu dikira jenazah. Dikira jenazah sebab dia ada tergolong dalam orang Islam yang sudah meninggal
dunia. Dipanggil jenazah. Bila dah jenazah ni kita kena tanggungjawab orang yang hidup lah. Kena selesaikan tanggungjawab dia. Okey, seterusnya kita nak masuk tajuk adab-adab menziarahi jenazah. Okey, bila jenazah tu dah meninggal dunia, tanggungjawab kita yang hidup ni kita akan sempurnakan tanggungjawab kita untuk jenazah yang dah meninggal dunia tu kan. Jadi adab kita kita ziarah jenazah ni, apa dia punya adab-adab yang kita nak pelajari hari ni Okey, tengok dulu adab dia yang pertama. Kita kena ucap salam kepada ahli kubur tu. Kalau kita menziarahi kat kubur, kita sampai kat kubur, kita kena ziarahi, kita kena beri salam pada ahli kubur, sebab orang yang meninggal ni dia dengar apa yang kita ucapkan bila sampai kat kubur tu, assalamualaikum ya ahli kubur. Yang kedua, bila ziarah jenazah tu kena pakai pakaian yang menutup aurat. Kan kita sekarang nak berdepan dengan menghadapi nak berjumpa dengan jenazah, sama ada ahli keluarga ataupun bukan, kita kena menutup aurat, kena pakai yang sopan-sopan. Tu nak kena jaga Okey. Yang seterusnya, kita kena mengucapkan takziah kepada keluarga si mati. Ucap takziah. Lepas tu sedekahkan Al-Fatihah kepada si mati. Ni ucapan dia. Ni doa untuk orang yang meninggal dunia. Bila kita dah dengar dia ada orang meninggal dunia, tak kira lah ahli keluarga ataupun bukan, bila kita dengar, kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kita sedekahkan Fatihah kepada si arwah. Bacakan Al-Fatihah. Mudah-mudahan dipermudahkan urusan dia berada di alam kubur, nak menempuh ke alam barzah. Okey, yang seterusnya kita masuk adab ziarah jenazah yang keempat, iaitu memperbanyakkan membaca Al-Quran dan mendoakan jenazah. Kena banyakkan baca Al-Quran. Kenapa? Sebab orang yang dah meninggal dunia ni, dia tak perlu makanan macam kita ni, makanan asasi. Contoh makan nasi, makan roti, tak. Dia perlukan makanan-makanan macam ni. Contoh bacaan Al-Quran dan juga doa. Dan bacaan doa Al-Quran dan doa ni kita sedekahkan pada jenazah yang dah meninggal dunia. Itu yang diharapkan waktu dia berada di dalam kubur. Tu antara salah satunya adalah doa-doa anak-anak yang soleh yang akan lapangkan kubur ibu dan ayahnya. Jadi banyak sedekahkanlah bacaan Al-Quran, bacaan Yasin, doakan pada si mati tu. Okey, yang seterusnya kita pergi yang kelima, kita kena laksanakan sebagai orang Islam, kita kena solatkan jenazah tu secara berjamaah. Apa kaifiat orang solat jemaah ni? Walaupun hukum solat jenazah ni adalah fardu kifayah, tapi kita memang digalakkan untuk laksanakan solat jenazah. Ialah orang yang mati mengharapkan orang yang hidup untuk solatkan jenazah bagi pihak dia. Macam kita juga. Besok sampai waktu kita mengharapkan orang doakan kita, orang solatkan jenazah bagi untuk kita kan. Itu semua makanan yang diharapkan pada orang-orang yang dah meninggal dunia. Jadi mudah-mudahan kita dapat laksanakan dalam kehidupan kita. Dan yang seterusnya ialah membantu menyediakan makanan kepada keluarga yang ditimpa kematian. Biasa orang yang dah meninggal, yang keluarga yang ditimpa kematian ni, dia akan rasa sedih. Dia rasa sedih lah atas kematian keluarga dia. Jadi kita ni yang sihat, yang dekat dengan dia, jiran-jiran dia ni, bantulah sediakan makanan kepada orang-orang yang dah meninggal dunia ni. Keluarga dia yang hidup kena teruskan hidup. Jadi yang dah meninggal dunia tu kita selesaikan tanggungjawabnya pada orang yang dah meninggal dunia. Dan bila dia nak buat kenduri kendara untuk arwah ni, kita sedekahkanlah. Biasa dia akan sediakan tabung untuk kematian tu kan. Jadi kita sediakan untuk buat kenduri tu, bantulah mana yang patut. Okey, dan yang seterusnya
kita akan pergi ke latihan pengukuhan sebagai untuk latihan. Okey, sebelum tu kita ingat balik yang tadi pertama, adab-adab menziarahi jenazah. Yang pertama tadi, beri salam pada ahli kubur. Yang kedua, memakai pakaian menutup aurat. Ketiga, mengucapkan takziah kepada keluarga semati. Yang keempat, memperbanyakkan baca Al-Quran dan mendoakan jenazah. Yang kelima, solat jenazah. Dan yang keenam, sediakan makanan kepada keluarga yang ditimpa kematian. Okey, jadinya benda-benda tu semua kita boleh dapat dalam kitab kitab akhlak darjah 4 muka surat 18. Okey. Latihan yang seterusnya sebagai latihan pengukuhan, saya sediakan yang pertama boleh rujuk pada buku aktiviti masing-masing muka surat 16. Okey, mohon siapkan semua dalam muka surat 16, boleh rujuk, baca soalan tu pelan-pelan dengan teliti, tulis jawapan ikut kehendak soalan. Lepas tu boleh rujuk jawapan dalam kitab muka surat 18. Jawapan semua ada. Kalau tak ada kitab, boleh rujuk dekat PowerPoint yang saya dah bagi tadi. Semua ada jawapan kat situ. Okey, lepas tu saya ada bekalkan sedikit peta minda dekat dalam PowerPoint ni. Saya minta benda ni disalin dalam buku tulis. Salin elok-elok, tulis tarikh hari ni dan boleh hantar pada guru kelas masing-masing. Dan setiap tugasan yang awak laksanakan tu, peta minda ni dan tugasan yang lagi satu tu yang awak siapkan tu, post dekat PM pada guru kelas masing-masing dan semua tu akan direkod bagi kelas masing-masing. Okey, dan yang seterusnya ni adalah tugasan tadi yang berada dalam muka surat 16 dalam buku aktiviti. Dan ni adalah peta minda yang saya cakap tadi. Peta minda ni saya minta awak salin dalam buku latihan akhlak darjah 4. Sekiranya tak ada buku akhlak tu, pakai je lah apa-apa, kertas ke atau buku lain ke. Janji awak tulis atas tu perkara akhlak dan tarikh hari ni. Okey, mudah-mudahan apa yang saya ajar pada hari ini dapat manfaat, kebaikan pada diri kita. Sebenarnya tajuk ni melibatkan jenazah ni, dia mengingatkan kita mati tu bila-bila. Jadi jaga diri. Banyak dekatkan diri dengan Allah. Jaga hak kita dengan manusia, hak kita dengan Allah, semua kena pelihara. Mudah-mudahan mati kita dalam keadaan husnul khatimah. Sentiasa doakan yang baik-baik untuk si mati. InsyaAllah kita pun akan dapat kebaikan juga di akhir penghujung hayat kita lah, mudah-mudahan. Okey, sampai kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita akan sambung lagi pelajaran kita pada hari yang lain. Okey, jaga diri, jaga kesihatan dan siapkan tugasan dengan baik. Mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.